Kenal pasti tanda-tanda bahaya demam dan segera jumpa doktor, terutamanya bagi kanak-kanak. Apakah tanda-tanda yang mungkin bahaya ya, terutamanya kanak-kanak? Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel Kak Nur. Okey, bagi yang masih baru di YouTube channel ni, jangan lupa subscribe YouTube channel Kak Nur. InsyaAllah Kak Nur akan share ilmu, pengalaman dan minat Kak Nur melalui YouTube channel ni. Okey, so kalau korang masih baru dan korang rasa video-video Kak Nur memberi manfaat, jangan lupa subscribe. Alright? Oh, sorry. Okay. So, di sini Kak Nur akan share tips. Kalau korang jumpa doktor ataupun kalau korang ada demam lah ataupun simptom-simptom lain. Okay, tips yang pertama, korang kena ingat aduan simptom tu sebaik mungkin. Sebab bila kita jumpa doktor, doktor memang akan tanya banyak soalan. Okay, sebab kita ni bukanlah magician ke atau yang apa orang cakap, korang cakap terus Kak Nur tahu. Tidaklah. Ya, so kita akan investigate, kita akan siasat banyak soalan. Kita penyiasat, macam penyiasat. Tips yang kedua, jawab soalan doktor direct to the point. Tak payahlah lagi pusing sana pusing sini ya. Sebabnya bukannya apa, kalau kita dapat jawab soalan doktor dengan sebaik mungkin, secepat mungkin, kita pun dapat doktor mudah kepada diagnosis dan mudah untuk kita bagi rawatan dengan secepat mungkin dan memudahkan juga pesakit lain tidak menunggu lama. Sebab bila kita kadang-kadang pesakit ni terpaksa menunggu lama bila sesuatu kes tu complicated. Contohlah kes yang depan dia tu complicated, doktor kena siasat, kena dapatkan maklumat lebih lanjut, so baru kita boleh dapat rawatan. So bila kita direct to the point, mudahlah juga kan? Betulkah? Betul? Okey, tips yang ketiga, kenal pasti tanda-tanda bahaya demam dan segera jumpa doktor, terutamanya bagi kanak-kanak. Apakah tanda-tanda yang mungkin bahaya ya, terutamanya kanak-kanak? Di sini Kak Nur lebih sentuh kepada kanak-kanak. Okey, kalau suhu tu lebih 38.3 degree Celsius, yes, itu salah satu ciri-ciri yang mungkin bahaya. Demam melebihi 3 hari, tidak boleh atau kurang makan atau minum. Okey, anak-anak tu kurang aktif, lemah ataupun mungkin kerap menangis. Dan seterusnya adalah sawan. Sawan ni common, terutamanya kita panggil sawan demam sawan ataupun febrile fit. Biasanya anak-anak yang berumur di antara 6 bulan hingga 60 bulan ataupun 5 tahun. Ini adalah orang-orang yang anak-anak yang biasa kena sawan. And then bintik-bintik merah pada kulit, okey, dan ada tanda-tanda dehidrasi. Tanda-tanda dehidrasi, kekeringan. Contohnya biasanya kalau anak-anak ni bibir yang kering, lidah dia putih, mata dia cengkung, kulit dia kering ataupun mungkin dia kencing pun kurang. Ini tanda-tanda dehidrasi. Dan seterusnya adalah susah nafas. Okey, susah nafas pun jangan biar lama-lama. Kena cepat dapatkan rawatan. Okey, itu adalah tips yang ketiga. So, tips yang keempat, kita kena lihat keadaan pesakit secara menyeluruh. Bukannya berdasarkan bacaan termometer sahaja. Sebab walaupun suhu dia 38.5 lah contoh ya, 38.5 degree Celsius, tapi anak tu aktif, boleh makan, boleh minum, boleh berlari-lari. Okey, so maksudnya sekarang tu badan dia tengah melawan penyakit tu ataupun melawan infection tu, sebab tu dia demam. So demam ni dikatakan boleh merencatkan pembiakan kuman tu lah, macam tu. Sebab biasanya kita akan lihat keadaan pesakit secara menyeluruh. Okey, tapi kalau korang ada termometer sendiri di rumah, itu adalah lebih membantu korang sebagai ibu bapa boleh monitor anak-anak di rumah. Okey, kalau korang boleh beli termometer ni boleh beli dekat farmasi yang berdekatan, ataupun kalau korang mau beli melalui online, boleh klik melalui link description di bawah ni. Tips yang kelima adalah kita perlu tingkatkan sistem pertahanan badan kita ataupun kita jaga sistem pertahanan badan kita untuk lawan penyakit. Contohnya, kena minum air putih yang banyak, tidur yang cukup, rehat yang cukup, elakkan stres, lepas tu kena makan makanan yang berkhasiat. Alright, sebab bila imun sistem kita bagus, maka cepatlah penyembuhan tu boleh berlaku. Tips yang keenam adalah kena makanlah ubat paracetamol ataupun ubat NSAID tu. Alright. So sebab dia boleh membantu mengurangkan suhu badan. Sebab kalau demam terlalu tinggi, anak-anak ni kurang selesa.
Jadi kita kena bagi paracetamol. Normally kita akan bagi ikut berat badan anak-anak tersebut. Tips yang ketujuh, kena buat tapered sponging ataupun kompres badan anak dengan air dengan cara yang betul. Okey, korang boleh tengok video ni untuk lihat bagaimana doktor ajar cara untuk buat tapered sponging kepada anak-anak. Okay. Ambil air, jelungkan kepala. Basahkan macam ni. Basahkan macam tu. Kepala, leher dan ketiak. Kepala, okey. Basahkan kepala, leher dan seterusnya. Ketiak. Jangan dilap sebab kita memerlukan air tu untuk menjerat habuk kepala kita dan meruap. Okey, dan juga kalau anak-anak ni kita jangan bungkus dengan kain yang tebal. Sebab bila kita bungkus dengan kain yang tebal atau wrap dia, tutup dengan kain yang tebal, haba tu akan terperangkap. Jadi suhu tu akan makin meningkat dan demam tu akan makin teruk. Ya. Jadi just pakaikan baju anak tu baju yang biasa nipis saja. Tidak perlu selimut sangat, tidak perlu baju yang tebal lah. No need ya. Dia akan meningkatkan suhu badan dan berisiko untuk sawan. Alright. So kalau korang ada soalan apa-apa boleh komen di ruangan di bawah dan insya-Allah Kak Nur akan usahakan untuk buat video-video penerangan. Okey, itu saja video Kak Nur pada kali ini. Kalau korang rasa video ni memberi manfaat, jangan lupa like, comment and share dan subscribe YouTube channel Kak Nur. Okey, so insya-Allah kita jumpa lagi pada video yang akan datang dan Assalamualaikum. Bye-bye.